Hai murid-murid, saya Cikgu Saima, guru sains yang akan bersama kamu pada hari ini untuk mempelajari subjek sains tingkatan 1 dari bab 4 pembiakan, iaitu topik 4.7 pembiakan tumbuhan. Wow, cantik kan bunga ini? Adakah bunga ini kekal hidup dan tidak mati? Bagaimana pula dengan pokok yang berbuah? Untuk hari ini, para pelajar akan belajar tentang pertama, bunga, yang kedua, pendebungaan, yang ketiga, persenyawaan, dan yang keempat, tentang biji dan buah. Oh ya, murid-murid, adakah kamu suka bunga? Tahukah kamu bunga yang paling besar di dunia terdapat di negara kita, Malaysia? Siapa tahu? Jom kita saksikan. Tumbuhan di seluruh dunia boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Untuk pengetahuan kamu, bunga adalah organ pemiakan bagi tumbuhan berbunga. Best kan? Pernahkah murid-murid memerhatikan sekuntum bunga dengan teliti? Jom, saya tunjukkan kamu struktur-struktur pada bunga. Ini ialah sepal. Sepal biasanya berwarna hijau, terletak di bawah bunga dan berfungsi melindungi bunga semasa peringkat kudup. Daya penarik paling tinggi bagi bunga adalah ranggi. Ranggi biasanya mempunyai pelbagai warna. Sebagai contoh, warna ungu, warna kuning, warna biru dan sebagainya. Ranggi berfungsi menarik perhatian serangga dan haiwan, termasuklah manusia. Struktur seterusnya ialah bahagian jantan bunga, iaitu stamen. Stamen terdiri dari anther dan juga filamen. Anther akan menghasilkan bunga dan filamen sebagai pemegang anther. Dan video di sebelah ini menunjukkan anther dan filamen yang jelas bagi sejenis bunga. Dan ini adalah organ pembiakan bagi betina bunga, iaitu pistil. Pistil terdiri daripada 4 bahagian, iaitu stigma, stil, ovari dan ovul. Stigma berfungsi sebagai tempat pelekatan bunga. Ia mempunyai nektar yang manis. Manakala stil ialah salur panjang yang memegang stigma. Ovari yang terdapat di bawah stil mengandungi ovul. Dan ovul menghasilkan sel pembiakan betina bunga. Sebenarnya murid-murid, terdapat 2 jenis bunga bergantung kepada organ pembiakan yang terdapat pada bunga tersebut. Okey, jika bunga itu mempunyai kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina, maka ia dikenali sebagai bunga bisex. Bi bermaksud dua. Dan sebaliknya, jika bunga itu mempunyai salah satu sahaja organ pembiakan, sama ada organ pembiakan jantan atau organ pembiakan betina, maka ia dikenali sebagai unisex. Uni bermaksud tunggal. Okey murid-murid, jom cikgu tunjukkan contoh bagi bunga pokok unisex, iaitu pokok betik. Pokok betik terdiri daripada bunga jantan dan juga bunga betina. Macam mana pula dengan bunga pokok jagung? Ya, pokok jagung juga adalah pokok jenis unisex. Okey, cikgu ada tugasan untuk kamu. Jom, jalan-jalan kat luar. Okey, kamu senaraikan bunga unisex dan juga bunga bisex yang terdapat di sekeliling rumah kamu. Jom! Jika bunga adalah organ pembiakan, apakah langkah pertama untuk tumbuhan membiak? Proses pertama ialah pokok akan mengalami proses pendebungaan. Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma bunga.
Dan terdapat dua jenis pendebungaan, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Pendebungaan sendiri berlaku apabila butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang sama atau ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama. Pendebungaan kacuk, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain pada pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama. Baiklah, ciri-ciri butir debunga yang dihasilkan oleh enter juga berbeza-beza. Ini bergantung kepada ejen pendebungaannya sama ada oleh serangga, haiwan atau angin. Haiwan seperti burung, kelawar, lalat pasti menyukai bunga yang berwarna dan berbau harum. Debunga yang kasar, besar, lebih mudah melekat pada serangga yang berbulu, lalu didebungakan pada bunga yang lain. Sebaliknya pula, bunga yang didebungakan oleh angin, saiz bunga adalah kecil, berwarna pudar dan butir debunganya adalah kecil, ringan agar mudah diterbangkan angin. Baiklah murid-murid, selepas bunga mengalami pendebungaan, apakah yang berlaku kepada bunga tersebut? Pernahkah murid-murid melihat bunga yang layu dan kemudian gugur ke tanah? Tahukah kamu, pokok buah-buahan seperti pokok durian, pokok rambutan, pokok mangga, butir buahnya akan tumbuh selepas bunganya gugur. Jom kita lihat. Pokok mangga adalah pokok berbunga dan berbuah yang menghasilkan bunga untuk pembiakan. Bunga yang telah didebungakan akan layu dan keguguran. Selepas beberapa hari, butir buah akan kelihatan di bahagian bunga tersebut. Buah akan berkembang dan membesar seperti yang murid-murid lihat. Jadi, bagaimanakah persenyawaan terjadi? Sebaik butir debunga jatuh ke atas stigma, cecair bergula akan merangsang butir debunga membentuk tiup debunga. Tiup debunga tumbuh di sepanjang stil menuju ke ovari dengan membawa gamet jantan. Tiup debunga akan menembusi ovari menerusi mikropil. Gamet jantan akan bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Persenyawaan dikatakan berlaku apabila gamet jantan bercantum dengan gamet betina untuk menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio biji benih. Ovari berkembang membentuk isi buah manakala ovul akan menjadi bijinya. Di luar bunga, ranggi, stigma, stil, stamen dan sepal akan mengecut, layu dan gugur. Tahukah murid-murid, tomato, terung dan timun yang murid-murid makan bukanlah kategori sayur-sayuran, tetapi buah kerana ia mempunyai biji di dalamnya. Nak tahu lagi, semua kekacang yang lazat-lazat ini adalah biji benih yang terdapat di dalam buah. Baiklah, sekarang selepas persenyawaan, embrio akan berkembang di dalam ovari. Ada dua jenis biji benih iaitu biji jenis monocotyledon dan dicotyledon. Pada biji jenis dicotyledon, embrio tersimpan di dalam kulit yang keras, dikenali testa. Testa terdiri daripada hilum dan juga mikropil. Bagi biji jenis monocotyledon pula, ia adalah seperti biji benih jagung. Embrio tersimpan di dalam kulit kerasnya yang dikenali sebagai kulit biji. Dan terdapat satu struktur tambahan bernama endosperma. Kedua-dua biji benih ini adalah tempat perkembangan embrio.
Embryo terdiri daripada 3 struktur, iaitu plumule, radikel dan cotyledon. Jom tengok fungsi-fungsinya. Testa melindungi biji benih. Hilum, tempat pelekatan biji benih pada dinding ovari. Micropyle adalah lubang halus yang membenarkan air dan udara masuk. Cotyledon membekalkan makanan kepada embryo. Manakala embryo yang terdiri daripada 2 struktur, radikel, berfungsi untuk berkembang menjadi akar. Plumule akan berkembang menjadi pucuk. Jadi, bagaimana murid-murid semua? Kita telah pun mempelajari tentang struktur bunga, jenis-jenis bunga, pendebungaan dan ejen-ejennya, persenyawaan, serta pembentukan biji dan buah. Sekian, sayangilah tumbuhan, kenali tumbuhan. Bumi yang hijau adalah bumi yang indah. Jangan lupa mengulang kaji ya murid-murid. Sekian dari saya, Cikgu Saimah. Salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar semua? Saya Cikgu Arifah Raedah, guru sains anda untuk hari ini. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah daripada tingkatan 1, bab 4, pembiakan, iaitu 4.5 faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Mengapakah pengambilan nutrien bagi wanita hamil berbeza dengan wanita tidak hamil? Mari kita lihat. Wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatannya dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Selain itu, juga keperluan kalori wanita hamil juga adalah lebih tinggi berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Jom kita lihat perbezaan keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dan wanita yang tidak hamil dalam tempoh 1 hari. Terdapat 6 kategori keperluan kalori dan nutrien yang penting bagi wanita hamil. Baiklah, di sebelah kanan cikgu ialah karbohidrat. Seperti yang murid-murid lihat, wanita hamil memerlukan karbohidrat sebanyak 11,592 kilojoule, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan sebanyak 9,450 kilojoule sahaja. Itu baru kita tengok karbohidrat. Seterusnya, di sebelah tengah kanan cikgu pula ialah protein, di mana wanita hamil memerlukan protein sebanyak 85 gram, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan protein sebanyak 39 gram sahaja. Jom kita tengok di sebelah atas kiri cikgu pula ialah vitamin A. Wanita hamil memerlukan vitamin A sebanyak 900 mikrogram, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan vitamin A sebanyak 750 mikrogram. Murid-murid sekalian, kalori dan nutrien ini bukan hanya penting kepada wanita hamil saja tau. Wanita tidak hamil, orang dewasa, orang tua, remaja, kanak-kanak, bayi dan semua lapisan peringkat umur memerlukan kalori dan nutrien. Cuma berbeza dari segi kuantiti yang diperlukan. Kita teruskan lagi dengan nutrien yang seterusnya iaitu ferrum yang berada di tengah kiri cikgu, di mana kandungan ferrum yang diperlukan oleh wanita hamil ialah sebanyak 15 mg, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan sebanyak 10 mg sahaja. Dan murid-murid sekalian, nutrien yang terakhir ialah vitamin C, di mana wanita hamil memerlukan vitamin C sebanyak 50 mg, manakala wanita yang tidak hamil hanya memerlukan vitamin C sebanyak 30 mg sahaja. Nampakkan perbezaannya? Semestinya wanita hamil memerlukan lebih keperluan kalori dan nutrien dalam tempoh sehari. Oh ya, jangan lupa ya murid-murid sekalian, gizi wanita hamil juga perlu seimbang, di mana
Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang sangat penting bagi kesihatan ibu dan bayi di dalam kandungan. Nak tahu apakah kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil? Jom tengok ni. Terdapat 7 kelas makanan yang amat penting untuk wanita hamil. Kita pergi yang pertama iaitu serat. Serat berfungsi untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit dan contoh-contohnya ialah bijirin, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kelas makanan yang kedua pula ialah ferrum, di mana ferrum berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada menghidap anemia. Antara contoh-contoh bahan yang mengandungi ferrum ialah hati, daging merah dan juga ikan. Kelas makanan yang ketiga yang penting untuk wanita hamil juga ialah karbohidrat dan lemak, di mana ia berfungsi untuk membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil, dan contoh-contoh makanan yang mengandungi karbohidrat dan lemak ialah nasi, roti dan juga mentega. Seterusnya, kelas makanan yang keempat pula ialah protein, di mana ia penting untuk pertumbuhan sel-sel baharu fetus dalam kandungan ibu. Dan contoh-contoh bahan yang mengandungi protein ialah ikan, daging dan juga ayam. Ada banyak lagi contoh-contoh bahan-bahan lain yang mengandungi protein. Murid-murid boleh dapatkan daripada Google, daripada buku rujukan dan daripada buku teks. Kini kita masuk pula kelas makanan yang kelima iaitu asid folik. Asid folik juga sangat penting untuk wanita hamil, terutama di awal-awal kandungan kerana ia penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna semasa pembentukan fetus dalam kandungan ibu. Contoh-contoh bahan yang mengandungi asid folik ialah brokoli, bayam dan juga kacang tanah. Kelas makanan yang keenam pula ialah kalsium dan fosforus. Wah, bukan senang ya menjadi wanita hamil. Banyak faktor-faktor kesihatan yang harus dititik beratkan. Apa pula fungsi kalsium dan fosforus? Ia berfungsi untuk pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Sebab itulah semasa di awal kandungan, wanita hamil kadang-kala akan mengalami masalah gusi berdarah. Jadi, wanita hamil haruslah banyak minum susu, makan ikan bilis dan keju banyak-banyak supaya dapat meningkatkan keperluan kalsium untuk ibu dan juga bayi di dalam kandungan. Dan kelas makanan yang ketujuh, yakni yang terakhir lah kan, iaitu vitamin C. Kenapa pula vitamin C? Vitamin C boleh menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada mendapat penyakit gusi berdarah. Antara contoh-contoh makanan yang mengandungi banyak vitamin C ialah buah-buahan citrus, kobis, jambu batu dan tomato. Masa kecil-kecil dulu, mak cikgu selalu pesan, makan tomato banyak-banyak, nanti kulit jadi cantik. Setelah kita bercerita dengan terperinci tentang kelas makanan, jangan lupa susu ibu juga penting kepada bayi kerana pemakanan yang sihat dan berkhasiat boleh memberikan penghasilan susu yang baik untuk bayi apabila dilahirkan. Antara kepentingan susu ibu ialah bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan yang pejal. Di samping itu, bayi juga bergantung pada susu ibu sebagai sumber nutrien mereka. Selain itu, susu ibu merupakan makanan yang terbaik untuk bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding dengan susu formula. Selain itu, penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Semasa menyusu, hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi.
Dan yang paling rasa selamat ialah susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada sesetengah penyakit. Baiklah, kita dah belajar tentang keperluan kalori, nutrien dan kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Sekarang, murid-murid tahu tak apakah kesannya terhadap wanita hamil yang terlibat dengan pengambilan rokok, minuman beralkohol dan dadah? Untuk pengetahuan murid-murid, pengambilan rokok, minuman beralkohol dan dadah bukan sahaja boleh memudaratkan wanita yang tidak hamil, malah boleh memberi kesan yang lebih buruk kepada wanita yang hamil. Jom kita lihat kesan yang mungkin boleh berlaku. Wanita hamil yang merokok boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil, terencat akal, cacat fizikal dan dilahirkan pramatang. Selain itu, risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi dan keguguran fetus mungkin berlaku. Manakala wanita hamil yang terjebak dengan pengambilan minuman beralkohol dan dadah boleh menyebabkan bayi berkemungkinan menghidap sindrom alkohol fetus. Apakah itu sindrom alkohol fetus? Ya, ciri-ciri bayi yang mengalami masalah sindrom alkohol fetus ialah dilahirkan dengan berat badan yang kecil, ukuran kepala yang bersaiz kecil, terencat akal dan rupa paras yang cacat. Di samping itu, fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Maka dengan ini, wanita hamil perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Oleh itu, seseorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada di dalam kandungan mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan bayi di dalam kandungan. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi ke sesi soal jawab. Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan yang pertama, mengapakah wanita hamil memerlukan jumlah nutrien yang lebih banyak berbanding dengan wanita yang tidak hamil? Ya, jawapannya ialah wanita hamil memerlukan nutrien yang lebih banyak kerana bayi di dalam kandungannya memerlukan nutrien untuk membesar dengan lebih sihat. Seterusnya, soalan yang kedua. Mengapakah gigi dan tulang wanita hamil lebih mudah mereput berbanding dengan wanita yang tidak hamil? Ya, jawapannya ialah bayi di dalam kandungan menyerap kalsium dari badan ibu untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Sekarang kita cuba pula soalan yang berbentuk objektif. Soalan ketiga berbunyi begini. Ferrum membantu pembentukan hemoglobin sel darah merah. Apakah contoh bahan yang mengandungi ferrum? A. Nasi. B. Susu. C. Ikan. Dan D. Buah-buahan. Ya, jawapannya ialah ikan. Ikan mengandungi ferrum yang membantu pembentukan hemoglobin sel darah merah bayi. Sebab itulah, wanita hamil perlu mengambil nutrien yang mencukupi untuk pembesaran bayi dalam kandungan.
Soalan seterusnya dan terakhir ialah soalan yang keempat yang berbunyi begini. Apakah kepentingan susu ibu? A. Bayi sembelit. B. Hubungan ibu dan bayi terjejas. C. Tidak mengandungi nutrien untuk bayi. Dan D. Dapat melindungi bayi daripada penyakit. Ya, jawapannya ialah D, iaitu dapat melindungi bayi daripada penyakit. Sesungguhnya, susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Baiklah anak-anak murid sekalian, berakhirnya soalan tadi. Maka, tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Teruskan pembelajaran walau di mana saja kita berada, kerana dunia kini hanya di hujung jari. Terima kasih kerana menonton dan cikgu berharap ianya dapat membantu murid-murid di dalam kelas dan di dalam peperiksaan. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazlimun Sufaat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Infant Jesus Convent akan mengajar anda hari ini bahasa Melayu. Pasti murid-murid tidak sabar mahu belajar bahasa Melayu, kan? Hari ini, cikgu akan mengajar penggunaan kata ganti nama untuk manusia. Sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu ingin bertanya, murid-murid mungkin telah tahu apa itu kata ganti nama? Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kepada kata nama untuk orang, tempat, benda dan perkara umum. Kata ganti nama terdiri daripada dua jenis, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri seperti dalam rajah berikut. Okey, kita lihat dalam kotak ungu pertama, kata ganti nama diri terbahagi dua bahagian, iaitu kata ganti nama diri orang seperti kata ganti nama diri pertama, iaitu saya, patik, kami, kita. Kata ganti nama diri kedua seperti anda, awak, kamu, kalian. Dan kata ganti nama diri ketiga seperti dia, beliau, baginda, mereka. Manakala dalam kotak kedua ialah kata ganti nama diri tanya. Contoh, apa, siapa dan mana. Dalam kotak ungu kedua pula, kata ganti nama tunjuk. Contoh, itu, ini. Baiklah, mari kita ulang semula penggunaan kata ganti nama diri dalam video ini. Kalau berzumba, perlu pantas. Kamu sedar atau tidak yang berat badan kamu buat pergerakan kamu agak lambat? Kasihan kepada mereka yang bersungguh-sungguh memberikan komitmen. Maafkan saya. Aku rasa engkau perlu berdiet. Perkataan kamu, mereka, saya, aku dan engkau merupakan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia dan terbahagi kepada tiga, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Mari teruskan pembelajaran modul ini untuk memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ini dengan betul. Sebelum kita belajar tentang kata ganti nama diri,
Mari kita ulang kaji sedikit tentang kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri orang ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk orang tertentu, iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga, sama ada tunggal atau jamak. Kata ganti nama diri pertama tunggal ialah aku, saya, hamba, beta, patik dan jamak ialah kami dan kita. Kata ganti nama kedua tunggal ialah anda, kamu, engkau, tuan hamba, encik, tuanku, tuan. Dan jamak pula ialah kalian. Sementara kata ganti nama diri ketiga tunggal ialah dia, ia, baginda, beliau dan nya. Jamak pula ialah mereka. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, mari kita mengenal pasti kata ganti nama diri dalam buku Bahasa Melayu tingkatan 2 pada muka surat 11. Murid-murid diminta mengenal pasti kata ganti nama diri dalam bahan itu. Sekarang semua murid sudah baca? Sudahkah murid-murid mengenal pasti kata ganti nama diri dalam bahan itu? Murid-murid sudah tentu dapat melihat kata ganti nama diri berhuruf tebal, iaitu saya, awak, dia, mereka, anda, kami, kita dan kamu. Murid-murid semua, pada sudut kanan dalam buku tersebut, iaitu muka surat 11, diberikan kod QR untuk mengimbas. Imbas saya. Mari kita sama-sama mengimbas kod tersebut. Cikgu sudah pun menerangkan ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri. Namun, murid perlu ingat bahawa 1. Kata ganti nama diri aku dan engkau sesuai untuk situasi tidak formal, bercakap sesama rakan seusia dan rakan baik. Tetapi tidak sesuai untuk situasi formal bersama orang yang tidak dikenali, orang yang lebih tua maupun orang yang lebih tinggi pangkatnya. Kedua, kata ganti nama diri ia tidak boleh digunakan untuk benda. Ketiga, kata ganti nama diri jamak pula seperti kita, kami, tidak sesuai untuk merujuk diri sendiri. Keempat, kata ganti nama diri jamak mereka tidak boleh digandakan menjadi mereka-mereka. Kelima, kata ganti nama diri anda sesuai untuk situasi tiada perhubungan antara penutur, contoh, dalam iklan ataupun dalam arahan. Keenam, kata ganti nama diri singkat pula perlu dirapatkan dengan perkataan sebelum atau selepas perkataan itu. Contoh, daripadaku, ku peroleh, menerimamu, kau terima dan ibunya. Cikgu berharap agar murid-murid sudah pun mula memahami penggunaan kata ganti nama diri yang telah pun cikgu terangkan sebentar tadi. Seterusnya, cikgu akan menerangkan penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat aktif dan ayat pasif. Apa itu ayat aktif dan ayat pasif? Untuk memahami makna kedua-dua ragam ayat ini, cuba perhatikan makna ayat aktif dan ayat pasif. Yang pertama,
Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Pelaku ialah ahli, iaitu kata ganti nama diri dua yang terletak di hadapan kata kerja transitif. Kedua, ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek kata kerja pasif daripada pelaku. Cuba lihat kedudukan pelaku selepas kata kerja pasif. Murid-murid sekalian, mari kita lihat raja ini. Sekarang, baca dan teliti penggunaan kata ganti nama diri pertama dalam ayat aktif dan ayat pasif. Kedudukan kata ganti nama diri pertama, pelaku, dalam ketiga-tiga ayat aktif terletak di hadapan frasa kerja. Kedudukan kata ganti nama diri pertama berubah pula dalam ketiga-tiga ayat pasif, iaitu pelaku terletak selepas objek. Walau bagaimanapun, melalui pemerhatian dalam ketiga-tiga ayat pasif, kata ganti nama diri pertama tetap berada di hadapan kata kerja, tidak kira dalam ayat aktif ataupun ayat pasif. Baiklah, sekarang mari kita lihat dan teliti pula penggunaan kata ganti nama diri kedua dalam ayat aktif dan ayat pasif yang berikut. Kita dapati kedudukan kata ganti nama diri kedua tetap sebagai pelaku dalam ayat aktif dan bertukar kedudukan dalam ayat pasif, iaitu objek di hadapan barulah diikuti oleh kata ganti nama diri kedua sama seperti dalam contoh sebelum ini. Sekali lagi, tentu murid-murid dapat melihat sendiri bahawa kata ganti nama diri kedua juga berada di hadapan kata kerja atau frasa kerja. Seterusnya, marilah kita teliti pula penggunaan kata ganti nama diri ketiga dalam ayat aktif dan ayat pasif seterusnya. Berdasarkan pemerhatian dan penelitian kita dapati kata ganti nama diri ketiga tetap bertugas sebagai pelaku dalam ketiga-tiga ayat aktif itu. Sementara dalam ketiga-tiga ayat pasif pula sudah berlaku perubahan apabila kata ganti nama diri ketiga berada di belakang atau selepas kata kerja pasif diikuti dengan perkataan oleh. Di sinilah kita lihat perbezaan kedudukan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dengan kata ganti nama diri ketiga dalam ayat aktif dan ayat pasif. Setelah mengetahui kedudukan kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga dalam ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif, marilah kita buat latihan untuk menguji kepahaman murid-murid semua. Sudah bersedia? Jom kita teliti dan tuliskan ayat pasif dalam kotak hijau. Okey, sekarang mari kita lihat jawapan dalam kotak ayat pasif. Yang pertama, nasihat guru kita mesti kita dengar. Kedua, sambal udang dimasak oleh Mila. Ketiga, asal-usul kampung tersebut diceritakan oleh Pak Samad kepada tetamu yang hadir. Keempat, baju Melayu dipakai oleh semua murid beragama Islam pada hari Jumaat. Kelima, kertas kerja untuk mengadakan gotong royong membersihkan kawasan perkuburan pada bulan Jun perlu kamu tulis. Keenam, lagu pengangkat Malaysia dinyanyikan oleh adik saya dengan penuh semangat. Seterusnya, kita lihat pula apakah kata ganti nama diri dalam kotak yang ketiga. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama. Yang kedua,
kata ganti nama diri ketiga. Yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga. Yang keempat, kata ganti nama diri ketiga juga. Kelima, kata ganti nama diri kedua. Keenam, kata ganti nama diri ketiga juga. Kepada murid-murid yang dapat menjawab semua dengan betul, cikgu ucapkan tahniah ya. Kepada yang kurang berjaya, cuba lagi. Kita ada satu cara lagi untuk mengenal pasti kedudukan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga melalui formula pirafora, iaitu piramid formula ayat. Piramid formula ayat ini ada 4 muka. Kita hanya menggunakan 2 muka sahaja. Sudah bersedia semua? Jom. Kita akan menggunakan muka 3 untuk ayat aktif. Susunan dalam ayat aktif ialah yang pertama, ayat aktif mengandungi kata kerja transitif. Yang kedua, mengutamakan subjek asal sebagai judul. Yang ketiga, formulanya subjek iaitu prasanama bernombor 1 ditambah dengan kata kerja aktif transitif nombor 2. Ditambah dengan objek ialah nombor 3 dan seterusnya keterangan nombor 4. Murid perlu ingat bahawa kata ganti nama diri berada dalam frasa nama. Okey, sekarang kita lihat bagaimana susunan mengikut pirafora. Nombor 1 berada di puncak, nombor 2 di sebelah kiri, nombor 3 berada di tengah dan nombor 4 berada di sebelah kanan. Kita lihat dalam susunan yang telah cikgu bacakan sebentar tadi. Subjek iaitu prasanama nombor 1 diikuti kata kerja aktif transitif nombor 2. Kemudian diikuti oleh objek nombor 3 dan kemudian diikuti oleh keterangan nombor 4. Dalam kotak itu diberikan satu ayat. Sila masukkan dalam kotak tersebut dalam slide seterusnya. Cuba kita lihat jawapannya ya. Nombor 1 iaitu budak lelaki itu. Nombor 2, menyepak. Nombor 3, bola. Dan nombor 4, dengan cepat. Murid-murid yang disayangi sekalian, mari kita lihat penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat pasif pula ya. Ayat pasif ialah yang pertama, ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Yang kedua, ayat yang mengutamakan objek sebagai judul. Dan yang ketiga, formula susunan ayat pasif. Objek tepat bernombor 3 ditambah dengan kata awal di dan kemudian tambah dengan kata kerja pasif nombor 2 ditambah dengan kata sendi oleh. Kemudian ditambah dengan frasa nama nombor 2. Kemudian yang keempat, keterangan. Sila lihat rajah seterusnya mengikut formula pirafora. Contoh yang diberi, sila lihat ayat aktif. Budak lelaki itu menyepak bola dengan cepat. Itu susunan dalam pirafora. Objek nombor 3 diikuti di, kemudian diikuti kata kerja pasif nombor 2, diikuti dengan oleh iaitu kata sendi, kemudian diikuti oleh frasa nama nombor 1 dan seterusnya keterangan nombor 4. Lihat perubahan kedudukan nombor 1 dan nombor 3 dalam slide tersebut dengan teliti. Manakala nombor 2 dan nombor 4 tidak berubah, kan? Kalau tadi, kedudukan kata ganti nama diri ketiga dalam ayat pasif. Sekarang pula ialah formula dalam pirafora untuk kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua, iaitu objek nombor 3 ditambahkan dengan frasa nama sama ada kata ganti nama diri pertama atau kedua bernombor 1,
Kemudian, kata kerja pasif bernombor 2 dan keterangan bernombor 4. Sekali lagi, cuba murid-murid teliti ya dalam slide yang ditunjukkan. Kita ambil lagi satu contoh ya. Cuba ambil sehelai kertas dan pensel. Kemudian, tuliskan ayat aktif yang cikgu sebut ini. Kamu membaca buku di perpustakaan. Sekarang, susun struktur ayat ini semula menjadi ayat pasif mengikut formula pirafora. Bagus! Susunan ayat pasif kata ganti nama diri kedua ini ialah buku kamu baca di perpustakaan. Jawapannya dapat murid-murid lihat. Kata kerja aktif membaca digugurkan menjadi kata kerja pasif baca dan yang tidak berubah tempat ialah keterangan sahaja. Objek ialah nombor 3. Diikuti frasa nama nombor 1 dan diikuti kata kerja pasif nombor 2 dan seterusnya keterangan nombor 4. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Banyak yang telah kita pelajari pada hari ini kan? Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui. Yang pertama, memberikan contoh kata ganti nama bagi manusia. Yang kedua, mempelajari penggunaan kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga dalam pelbagai situasi. Ketiga, mengetahui penggunaan ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri dalam ayat aktif dan ayat pasif. Keempat, murid juga mengetahui dan memahami perubahan kedudukan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga dalam kedua-dua ragam ayat iaitu dalam ayat aktif dan ayat pasif. Ingat ya murid-murid, sebenarnya belajar bahasa Melayu itu sangat mudah dan menyeronokkan kalau faham konsepnya.